Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, para penonton, netizen, reviewer, dan rakan-rakan yang bersama kita dalam Wakaf Ilmi, dalam program Wakaf Ilmi 2 kali seminggu, dan kita bermula pada minggu ni, kita tukar hari, iaitu daripada hari Selasa kepada hari Rabu, malam Khamis, dan satu lagi kita kekal pada hari Ahad, malam Isnin. Jadi pada 2 malam ni setiap pukul 9.30 malam kita akan bersiaran dengan tetamu-tetamu istimewa sebagaimana sahabat-sahabat dapat tonton sekarang ini. Kita bersama dengan Ustaz Zamri Zainal Abidin yang tidak perlu diperkenalkan lagi, memang orang kenal belah Kedah, satu Malaysia kenal dia, Ustaz Zamri Zainal Abidin. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. tes sound dulu ni. Ya. Nampaknya hari ni di Kelantan hari ni Ustaz, cuaca redup daripada petang tadi dan hujan lebat. Dekat-dekat maghrib tadi tu lebat hujan. Tapi leninya okey dah lah. Begitulah bulan 9 ni dah dia masuk bulan tengkujuh lah kata dia. Cuma kita harapkan tahun ni janganlah mari satu musibah banjir pula ko yang besar, kerana musibah yang kita duduk hadapi sekarang ni pun kita rasa tak tertanggung dah dengan musibah COVID-nya ke apa ni. Jadi kita sama-sama berdoa semoga Allah selamatkan negeri kita, negeri Kelantan kita ni, dan negeri Malaysia lah amnya daripada bencana, walaupun setiap tahun kita tahu adanya musim banjir, musim hujan lebat. Jadi kita harap tahun ni Tuhan tangguh sikit lah. Kalau nak banjir pun sikit-sikit lah, air sekat-sekat betih tu tak apalah. Kita kata dah. Jadi Ustaz, kita hari ni Ustaz, setiap minggu kita akan jemput 2 orang tetamu, maknanya 2 kali seminggu kita bersiaran. Minggu lepas pun kita ada tetamu dan kita bergilir-bergilir lah. Jadi hari ni kena giliran saya bersama dengan Ustaz. Jadi Alhamdulillah betul benar saya dapat bersama dengan Ustaz Zamri. Dan kita nak bincang apa ni, kita tentukan tajuknya ialah mudah bermudah-mudah. Mudah bermudah-mudah. Saya ada dalam kepala saya bila sebut mudah bermudah-mudah ni, kita sebagai ustaz-ustaz ni lah, dia tak pergi jauh sebenarnya. Dia pergi kepada Islam sebenarnya. Islam ini agama yang mudah, agama yang sangat mudah, sangat simple, dan Allah pun nak supaya kita mudah dengan agama ni. Macam dalam surah apa tu Al-Baqarah tu, cerita tentang puasa tu, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Gitu. Allah nak kita ni mudah. Walaupun dia bagi puasa kita sehari rumah kita berpuasa, tapi sebenarnya bukan dia nak memayahkan kita, dia nak memudahkan kita. Dan agama kita ni memang kita tahu semua dah bahawa agama mudah. Itu yang saya nampak lah bila tengok tajuk ni, saya nampak gitu. Tapi saya tak tahu Ustaz nampak lagu mana. Kenapa dia Ustaz kalau bila sebut mudah, bermudah-mudah, kita kaitkan dengan Islam, dengan agama, dengan kehidupan ni, kenapa Ustaz? Kita masuk dah. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil aziz yuridu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukbiru Allah 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surah Azim, Surah Al-Baqarah ayat 185, yang bermaksud, dan dengan ketetapan itu Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu mencukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya
dan supaya kamu bersyukur. Alhamdulillah, terlebih dahulu terima kasih kepada Wakaf Ilmi kerana jemput saya untuk kembali ke Kelantan dalam secara maya pada malam ini. Dan terima kasih kepada Ustaz Abdul Sattar. Saya sebenarnya rasa bertuah kerana dapat bersama-sama Ustaz Abdul Sattar pada malam ini, seorang ilmuwan yang lebih senior sebenarnya. Jadi Allahu Akbar. apabila Ustaz sebut pasal apabila kita orang agama ni bila sebut pasal mudah bermudah-mudah memang nampak ayat itulah kan. Jadi tak jauh lah kita pun daripada madrasah yang sama, daripada aliran yang sama. Susah pasti kita akan nampak mula-mula sekali ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, ya. Cuma saya tambah sikit tu, iaitu walitukmilul iddata, ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, kerana ada sedikit kata apa kaitan dengan apa yang saya nak sambung sikit lah, ya. Jadi dalam ayat itu, ayat 185 surah Al-Baqarah itu Allah Ta'ala cerita pasal puasa, ya, pasal puasa lah, ya. Puasa tu pula buat kali pertama dalam sejarah, iaitu sebulan penuh, iaitu bulan Ramadan, yang mana ketika turun ayat ini, Ramadan itu tak jauh dah, lebih kurang dalam setengah bulan. Ya, sebab ayat-ayat ini diturunkan pada pertengahan bulan Ramadan, bulan Syaban, ya. Jadi sebelum itu mereka berpuasa sejak dari era Mekah lagi, berpuasa sehari dalam setahun, iaitu pada 10 Muharram, wajib puasa. Berhijrah ke Madinah, maka masih lagi berpuasa pada 10 Muharram itu. Namun pada tahun yang sama, iaitu tahun kedua hijrah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk berpuasa sebulan, iaitu Syahrul Ramadan. Disebut dalam ayat itu Syahrul Ramadan. Sebelum tu dah disebut ayat berkenaan dengan maqasid puasa, iaitu la'allakum tattaqun dalam ayat 183. Ya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, disebut dalam ayat itu, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Dan di penghujung ayat itu Allah sebut berkenaan dengan maqasidnya ialah untuk kamu bertakwa. Tiba-tiba kali ini puasa ini bukan seperti puasa yang mereka telah alami selama lebih 1 dekad ketika era Mekah, tapi puasa sebulan dalam bulan Ramadan. Jadi bila sebut sebulan di situ, sudah nampak satu kejutan sebenarnya. Sebulan dah ni, baru ni ataupun selama ni sehari je setahun. Ni sebulan, gua nak kira, kan? Jadi Nyanyi ni. Nyanyi, memang nyanyi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat itu telah menyebut berkenaan dengan bermula je bulan Ramadan, iaitu nampak syahr, ya, yang nampak hilal, puasalah kamu. Siapa sakit, siapa musafir, mungkin dia masa nampak anak bulan itu masih di tengah padang pasir, sedang mengenderai unta sebagai contohnya, maka tak apa, boleh iddatu fi ayamin min ayamin ukhra, ya. Fa'iddatu min ayamin ukhra, boleh qada pada hari lain, tak apa. Yang pentingnya mesti lengkap syahrun, lengkap sebulan. Jadi di situlah Allah Ta'ala simpulkan apa sebenarnya di sebalik perintah berpuasa ini. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Situlah ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun kaitkan pula apakah sebenarnya mudah itu, ya, supaya kamu boleh menyempurnakan jumlah puasa yang telah kamu ditetapkan itu, dan supaya kamu dapat membesarkan Allah, maknanya meningkatkan iman kamu, meningkatkan hidup kamu di sisi hidayah Allah, ya. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Jadi kalau ayat pertama 183, mula-mula puasa ayat itulah Allah sebut la'allakum tattaqun, kali ini la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Jadi ayat ini sebenarnya banyak nak hurai, ya, nak hurai dari sudut kenapa kamu kena berpuasa dan kenapa pula kamu ini tiba-tiba
dipermudah-mudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kamu berpuasa itu tadi. Kalau kita kait dari segi kesihatan contohnya, dah. Dari segi kesihatan ini, Ambo masih ingat lagi Ustaz. Tahun peringkat mula Ambo mula bertugas di Radio IKIM dulu tu, tak ingat tahun lah, tapi tahun-tahun awal. Jadi Ambo ditugaskan menjaga siaran pada waktu petang, iaitu pada 6 petang sampai 10 malam. Jadi hari puasa pertama pada tahun tersebut, kita pun seperti biasalah duduk di rumah ni tengok TV lah. Tengok TV tu untuk apa? Untuk cari bahan, cari inilah untuk siaran petang nanti. Itu sebenarnya. Jadi itulah kerja Ambo masa duduk di radio dulu. Kan, Radio IKIM FM kepada mereka yang mungkin duk tertanya-tanya radio mana, Era ke Sinar ke tak, Radio IKIM. Radio IKIM. Jadi pada pagi tersebut, alhamdulillah, Allah bagi satu ilmu yang cukup besar. Ambo ni asalnya pengajar sains tak, bukan pengajar agama. Jadi Ambo sebab itulah Ambo takut sebenarnya bila orang duk kata ilmuwan ke apa ke, kita rasa baru. Orang lain start ngaji agama ni dari tingkat satu, dari peralihan lagi. Kita start zaman sudah alam universiti dah baru kita sebenarnya masuk mengaji Islam ni. Ya tak? Jadi pada pagi tersebut nak cerita je, ada seorang doktor India Hindu dijemput oleh TV3. Ingat lagi pengacaranya masa tu tengah comel molek lagi, ada. Ayah Lala ni pun molek juga, comel juga. Maknanya tua sikit lah. Moga dia pun tua pada kita sikit. Namanya Nur Farahin Jamsari. Itulah. Jadi Nur Farahin yang menjadi pengacara pada pagi tersebut, 1 Ramadan tahun tersebut. Tetamunya adalah Doktor India Hindu pakar gastroenterologi. Kan? Makna pakar apa tu? Pakar usus. Ya. Jadi pakar usus. Mula-mula tengok tu kita kata ish kata TV3 nya tanya Hindu Pak Poso ni kan. Apa tak boleh tanya orang Islam je dah. Lanau Islam. Biasalah first impression. Tapi Amo dengar dengan kertas dengan pen, sebab apa? Betul kan nak jadi pengacara di radio pula. Itu kehidupan kita masa tu, ya tak? Jadi alhamdulillah dapat ilmu besar daripada doktor Hindu tu. Dia kata mudahnya lah, cara mudahnya. Cara saintifiknya tu panjang lah. Secara mudahnya, kita ni, hati, apa tujuan hati? Hati ialah untuk menapis darah. Ada? Tapis darah. Jadi, darah masuk, darah kotor. Saya cerita, waktu bit darah bersih ke seluruh organ badan kita ni tadi. Jadi, kalau kita selagi duk makan, kalau kita selagi duk mengunyah, minum kopi lah, apa dan sebagainya, selagi itulah hati kita tu duk bergerak 24 jam. Duk bergerak 24 jam. Ya? Hijau duk apik lah. Hijau duk update saat ni, tak? Semata-mata untuk membekalkan darah bersih kepada seluruh anggota badan kita. Ya? Jadi, dia ni duk tapih. Ni bila nak cuci dia tu sendiri? Macam kita pergi tengok di kedai kopi ke tak? Duk tapih muka teh tu tak siapa tinggi. Dia punya penapis tu, ya Allah. Tahu bila lah tu. Bila dia nak buai balik? Sebut teh. Sebut tu. Bila? Ya tak? Dan kalau tak buai tu lah menyebabkan berlakunya penyakit kanser hati lah. Penyakit apa? Penyakit kuning tu. Itu berpunca dari hati juga sebenarnya. Kalau budak penyakit kuning itu normal, tapi kalau kita yang dah tua, dah 50 ni, penyakit kuning, itu problem sebenarnya tu, tak? Jadi, problem. Jadi sekarang ni, kalau dah sakit, apa jadi? Dah sakit kat Allah, ya tak? Dengan anak bini hidup pun mudah tak urus dah lah, celaru dah. Hijau pun tak begitu sebagainya. Maka ini salah satu aspek yang Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan perintah dia berpuasa dengan kehidupan kita. Ya tak? Dengan kehidupan kita. Jadi, sebab itulah, tuan-tuan, kita lihat dalam ayat ini Allah Ta'ala kaitkan, yuridullahu bikumul yusra. Sebenarnya, wala yuridu bikumul usra. Allah nak mempermudahkan kamu. Ya tak? Bukannya nak memayahkan kamu. Jadi, salah satu aspek, Amba beri dah situ,
bahawa Hmm. di segi kesihatan kita settle banyak benda dah. Jadi Ya. mengikut doktor tu tadi, dia kata apabila kita berpuasa, maka hati kita ada masa yang cukup ya tak? Selama setengah hari berpuasa tadi tu ada masa yang cukup untuk menyuci hati ni tadi, Hmm. cuci. Uh, jadi satu Ya. soalan yang Amo ingat lagi, Nur Farahin tanya kepada doktor tu, dia kata, dah kalau kita tidur kita tak makan kan doktor? Kan? Kita tidur Hmm. tengah malam tu tak makan, lepas tu tak Hmm. masa tu tak cukup kau untuk cuci hati kita ni? Ada? Hmm. Doktor tu Hmm. kata, secara mudahnya begini, iaitu time kita tengah segar, tengah aktif bergerak dan kita tidak makan, kita boleh cuci hati kita sampai 90%. Tu dia dengan berpuasa ni tadi. Hmm. Sampai Hmm. Hmm. 90%. Tapi kalau kita tidur, ni dia cuci juga. Hati kita rehat juga sebab tak makan masa tidur. Kalau ada orang makan masa tidur, Hmm. tahulah. Pegang periuk Hmm. makan. Betul tak? Eh. Maka hanya 30% saja kata dia. Allah, Hmm. Hmm. 30% je kita tidur tu Maknanya esok. waktu Ha, waktu waktu kita tidur tu ha, hati tu kerja juga tapi 30% ha. saja. Dia kerja gitu. Ya, hati tu maknanya Ha. cuci juga. Maknanya Ha. apa? Kita kata nak panggil apa? Kita panggil maknanya dia Cuci lah inilah. kita ha. Cuci hati juga. Cuma Tapi tiga puluh cuma peratus je. dia bekerja 30% saja. Tiga puluh Ya. peratus Hmm. saja. Hmm. Sedangkan kalau kita Hmm. Hmm. berpuasa dalam keadaan sedar, ya dah, Hmm. bergerak, Hmm. aktif, bekerja, 90% hati kita cuci. Masya Allah Ya. kan. Dia nampak situ dari satu sudutnya, orang berpuasa ni sehat. Bila Ya. sehat, maka dia mendapat suatu kemudahan yang banyak. Ya. Contoh dah. Gitu. Hmm. Jadi, Hmm. kita Hmm. ginilah, orang sehat dengan orang tak sihat. Contoh, apabila kita ajak dia pergi mana-mana lah contohnya. Ustaz Hmm. Sata, jom kita pergi ke Ulu, kita buat bantuan kecemasan ke apa contoh lah. Hmm. Nak Hmm. bagi bakul makanan ke contohnya. Hmm. Bayangkan pada masa tu kalau kita tak sihat. Allah hamba 3 Hmm. 4 hari dah tak tahu rasa lemah tubuh. Dah. Ya. Jadi berasa lemah tubuh tu tadi kita bukan saja menyusahkan diri kita, orang sekeliling kita, Hmm. dah. Banyak Sahabat-sahabat yang kerja bergerak terkendala. banyak kerja tergendala. Jadi Ya. kalau misal kata, jom Ustaz Sata, Ustaz Zamri, kita pergilah Kolu, pergi bagi baku makanan, ya dah. Bawa highlight seputih sore contohnya. Contohlah. Hmm. Hmm. Dari Kota Baru nak pergilah ke Gua Musa tu. Dah. Hmm. Kalau tak sihat molek, tak boleh nak Tak drive lagi. tu. Tak boleh Ya. pergi tu. Hmm. Tu dia. Jadi sebab itulah nak ayatnya. Dalam hal ini, apakah kaitan dengan bicara kita pada malam ini? Hak nampak ya Ustaz ya. Hmm. Iaitu hukum hakam yang Allah Ta'ala tetapkan ke atas kita itu sebenarnya untuk memudahkan hidup kita. Ya. Walaupun dari satu aspeknya, dia seperti menyusahkan kita. Alah, kena puasa pula. Dia puasa agak ambo Hmm. lembek lah. Hmm. Lembek puasa banding dengan lembek demam, mana lebih mudah? Iya. Ah, Mhm. ambo sungguh Ustaz. Ni suspender, saya sebut molek, bukan Mmm. suspender, ya tak? Suspender Heeh. ni tali yang ikat bau tu lah. Dari Iya. pinggir seluar tu, dari Mmm. pinggir dari pinggir seluar, Dari ikat bau. bau, tali bau, Tali bau. suspender ada. Mmm. Bulan puasa, ambo pakai suspender. Pasal Tak boleh. takut seluar londe. Oh, luar londe. Hmm. Boleh puasa ada. Mhm. Cuma orang tak perasan kalau kita bubuh dalam seluar kan kita apa ni Mhm. baju pun luar jadi pakai suspender dalam. Sebab Mmm. perut tu jadi mudah kepih hamba dia. Jadi gitu Ya, bila ya. puasa. Jadi boleh tak puasa agak tak ingatlah suspender duk mananya. Cerita. Jadi kalau kita rasa berlipat perut kerana kosong perut, Allah kata bakpo lah Ustaz Satan dengan musim ni lah Mmm. ajak kita pergi jalan nak apa Mmm. nak bagi bantuan ke Bagi berapa boleh baku. tak puasa Mmm. baku boleh tak puasa tak ajak maka Mhm. kita rasa susah bergerak dalam puasa ni tapi cuba bayar kalau kita Ya. tengah demam tengah sakit Mmm. Ustaz Sata ajak Mmm. juga ambo pergi oh alah masa tu tak sedut kecek lah memang tak pergi dah orang Mhm. kata di situlah kita Iya. kena ada perbandingan yang luas ayat ni sebenarnya bukan ayat puasa saja ni ayat untuk kita Mhm. menilai diri kita bahawa dalam setiap apa nama
hukum yang telah Allah Taala tentukan itu mestilah ada di situ yang Allah Taala sudah tentukan apa ni kemudahan untuk kita. Ya dah. Ya. Merasa sekadar tu dah dulu untuk mukadimah ni, panjang mukadimah malam ni. Sebab lama tak Mukadimah jumpa. 10 minit dah. 10 minit dah. Okey. Okey, sila Uh, tak sila. jadi ya, ya Ustaz, Ah, saya setuju sangat dengan apa nama, huraian Ustaz tu. Sebab, mhm. saya dua baru ni pun terkena pada saya sebenarnya. Ya, ya, ya. Selepas, saya saya ambil vaksin apa ni, dos kedua Ha. pada seminggu lebih lepas lah, dalam 10 hari Mhm. lepas. Okey. Habis dah 14 hari dah, kira 14 hari. Tapi Mhm. selepas daripada dos seminggu yang pertama tu, Okey. berasa tubuh ni berasa macam orang kata, macam berat. Ha. Ya, ya, Rasa ya. berat sangat tubuh Ha. kita ni, nak geruk berasa malas. Jadi akhirnya Mhm. saya tidur, banyak banyak Mhm. tidur daripada buat kerja lain. Ya. Lepas pada tu, duduk dalam 3, 4 hari baru ni, mari Mhm. pulak satu penyakit, sakit mata. Jadi merah mata Mhm. ni. Ni pun Ya, tidak ya, ya. berapa putih molek lagi ni. Ha, Tapi ha, ha, okey dah ha. sikit. Mari Ya. merah mata, nak ceritanya bahawa bila kita sesuatu apa ni, sakit lah, kita kata sakit Ya. dah, maka Mhm. segala kerja terkendala. Apalagi padahal benda kecil sangat macam mata je. Ya, Mata ya, ya. sebelah je pun. Ha. Kena sebelah Ha. je pun. Ha, ha, Tapi ha. segala kerja tak boleh nak buat gapo dah. Jadi Ya, duduk ya. sebeg lah dalam 3, 4 hari baru ni. Memang Mhm. saya sebeg, banyak terkendala kerja buatnya. Ha. Jadi Ya. nak ceritanya bahawa, seperti Ustaz kata tadilah, bila Hmm. sakit baru kita tahu nikmat segar tu satu hal Ya. tau. Bila kita Betul, sakit baru betul. kita tahu nikmat segar. Dan, Mhm. nak ceritanya juga bila kita sakit, kita perlu kepada contoh nak kaitkan dengan, hukum hakam fardu, apa nama ni, eee, perintah yang Allah bagi Mhm. kita tu. Nah, Ya, ya. kita Betul. rasa sangat berat, kita rasa sangat puasa beberapa Mhm. je tu. Ha. Sihat tu dia mari mungkin selepas Hmm. raya ataupun bila tak tahu nak sihat yang kita Hmm. kita boleh rasa sihat tu daripada Ya, ya. hasil puasa kita tu. Mhm. Tapi waktu diperintahkan tu, kita laksanakan perintah tu, memang kita rasa berat sangat. Sebagaimana Mhm. bila saya sakit tadi, saya terpaksa makan ubatnya, pergi cari ubatnya, makan ubatnya. Kat ubat ni tak ada benda, tak ada ubat hok mani leting, tak ada. Ubat Mhm. budak-budak kecil tu ada lah, sirap tu. Ya. Air Ah, sirap ya. hok mani, tu budak-budak lah. Tapi bagi kita Mhm. tak ada dah ubat jenis mani gitu. Ubat yang, kita rasa tak sedap, dan lepas kita makan jadi selera makan pun tak ada. Mhm. Bermakna susahnya untuk nak dapat seneh. Ya. Susahnya untuk nak dapat seneh. Jadi kita teringatlah bila, satu kita teringat ayat, inna ma'al usri yusra. Nah, Yusra. ada Ya. inna ma'al usri yusra. 2 Yusra. kali Tuhan sebut kan, Tuhan sebut 2 kali. Ah, 2 2 kali. kali sesungguhnya di dalam kesusahan itu ada, bersama dengan kesusahan itu ada kesenangannya. Nah, Kesenangan. tu Ya. bagi kita orang Pahang, senanglah ceritanya. Betul. Kenanya daripada segala kesusahan perintah Allah yang kita rasa satu beban pula kepada kita. Sebagaimana kita bila sakit makan ubat kena ikut time. Pukul Mhm. pukul 6 kita makan, 6 je sekali. Pukul 12 kena makan pula. Pukul 6 petang kena makan Mhm. pula. Bangun pukul 12 tengah malam makan pula. Kita rasa Ya. berat. Sebenarnya ubat itu untuk memberi nak buai penyakit yang ada tu. Tak tahu Betul. lagi ubat ni dia Ah. boleh buai ke tak buai. Tetapi kita Mhm. yakin dah bila Allah perintahkan kita, contohnya perintahkan kita semaya, solat dengan Ya. waktu-waktunya. Waktu sekian kita solat, waktu sekian kita solat, duk tengah tidur sedap, waktu subuh kena bangun. Mhm. Waktu Mhm. zuhur duk tengah letih kerja, kena berhenti. Waktu asar Betul. patutnya kita pergi berekreasi. Mhm. Waktu tu Ya. lah dia suruh kita semaya. Allah tak tahu ke waktu tu kita sibuk. Ah. Kita dengan aktiviti kita, tapi waktu tu juga Allah tu seolah-olah dia nak waktu maghrib. Tekah kita Ya. nak pergi halih lembu, nak pergi halih lembu Mhm. padan, nak buat kulit kandai. Time itulah suruh semaya maghrib. Ya. Jadi Mhm. macam macam Allah ni sekat kebebasan kita, apa ni, supaya kita ni turut dia aja. Tak Mhm. tengoklah kita ni lagu mana, seolah-olah ianya menjadi satu beban kepada kita. Jadi Ya, kalau ya. ikut Islam ni tak beban lah, go tu kena buat, go ni kena buat. Bermakna kita kata yalah ke agama Islam ni mudah. Hmm. Kata tadi Islam ini agama mudah tapi dia payah. Nah, dia payah. Ya, ya, ya. Jadi saya setuju dengan ustaz tadi kata daripada patut nak suruh mudah, patut suruh puasa. Hmm. Daripada sehari kepada sebulan. Ya. Bermakna kita kena tengok di sebalik tu
ada kemudahan. Allah nak memberi kemudahan kepada Hmm, kita. hmm. Deh, Ya. jadi maknanya Ustaz, kalaulah Hmm, hmm. saya sebut tadi, saya kata segala kefarduan itu nampaknya menyusahkan kita. Sebab Hmm, tu hmm. ramai orang dia surrender awal-awal. Dia surrender dah. Ya. Kawin tak Ah, ah. TV, kalau main lagu ni, nak Hmm, pagi-pagi, hmm. nak kena semai suruh ke apa, sekali-sekala boleh, kalau tiap-tiap pagi, oh sedap kawin. Dia kata dah. Jadi dia tak boleh Ya, nak ya. ikut arahan-arahan ini. Maknanya supaya orang sakit, payah nak Hmm. makan ubat lah. Maka Ah, payah nak ah. makan ubat, maka kalau kita nampak, kita nampak selalu. Orang Hmm, sakit, hmm. tak tahu makan ubat, memang tak sembuh lah mu. Ah, Tapi ya. kalau orang kita ni waktu tak semaya, kita tak rasa apa pun. Kita Hmm. mudah dengan tidak mengikut perintah Allah. Ya. Tadi saya nak cerita, kita ni jadi mudah untuk tidak nak ikut perintah Allah. Sedangkan Allah kata, mu ikut perintah aku tu, mu jadi mudah. Hmm. Terbalik kita ni dah, terbalik kita dah. Terbalik. Kita Betul, ni, betul, Ustaz. kita ni jadi mudah untuk tidak nak ikut perintah Allah. Nak ikut Ya. perintah Allah tu kita rasa sesuatu yang sangat payah. Tu. Jadi Ustaz, Hmm. kalau Ustaz boleh cerita sikit lagi Ustaz Ah, mengenai ada saya tu, la nukallifullahu nafsan illa wus'aha. ah. Allah tidak Ya. akan membebankan sesuatu perkara tu kecuali mu mampu untuk menanggungnya. Ya. Bermakna kenalah dengan apa yang kita cerita ni, agar Hmm, Islam hmm. itu mudah. Maknanya Ya. walaupun kita nampak payah, tetapi sebenarnya bukanlah satu yang membebankan. La nukallifullah. Allah tidak Hmm. membebankan. Taklif itu, yang kita panggil taklif, mukallaf itu, bukanlah Ya. maksudnya beban mari duduk tok atas bahu kita. Ya, Tetapi ya. ianya mampu kita tanggung. Kalau kita Hmm. jalan, contohnya, kalau kita ni kena pakai baju. Hmm, hmm. Kita Ya. pakai baju. Bila kita pakai baju, dia menyenangkan kita. Walaupun kita rasa macam payah kalau pakai baju ni. Tetapi dia menyenangkan kita untuk kita jalan. Kita Hmm. jalan pergi mari, kalau kita pakai baju, kita pakai seluar ni, kita boleh melimbar, Ustaz. Ah. Melimbar, orang kata melimbar deh. Orang Ya, luar ya. kata melenggang. Bayangkan Hmm. kalau kita jalan tak ada baju, tak ada seluar. Boleh ke Ustaz kita nak melenggang? Ah. Confirm tak boleh, confirm Tak tak boleh. boleh dah. Ah. Tak Ya. boleh. Bermakna itulah kefarduan itu, seolah-olah seperti pakai baju, pakai seluar gitu je Hmm, hmm. sebenarnya. Sebab Ya. kerana kita tidak cuba memahami, maka kita rasa satu bebanan yang Hmm. Allah bagi kepada kita. Islam ni adalah satu yang beban. Tapi kemungkinan juga Ustaz, Ya. kerana ada ustaz-ustaz kita, tugu-tugu kita yang menyampaikan benda-benda ni, menjadikan kita berat, Ustaz. Ah. Mu kena semaya. Kalau mu tak semaya gini, dia pergi neraka lalu, Ustaz. Mu Hmm. kena tidak begitu gini, neraka lalu. Jadi berat kita berasa kita Ah, berat. ah, ah, Tapi ah. kalau setengah ustaz kata tadi, kita nampak dah. Puasa tu ringan je sebenarnya. Ingat aja. Puasa Ha. itu Ya, memberi ya. kesihatan kepada kita, ke apa semua kepada kita. Hmm, hmm. Jadi, lagu mana Ustaz? Saya pun Ah, tak tahu nak betul. tanya Ustaz lagu mana. Kerana Ustaz sambung sikit. Baik, insya-Allah. Silakan. Ya, Ustaz. Alah, apa ni ayat Ustaz sebut tu kan dah. La Ya, yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ya dah. ya. Jadi ringkahnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebankan ataupun tidak menugaskan seseorang Hmm, itu, melainkan hmm, sesuai dengan tanggungjawab dia. Sesuai iya. dengan kita kata Suara apa body dia. Hmm, body dia. Jadi hmm, bila Allah Taala suruh kita puasa, maka hmm. sesuai dengan body kita memang boleh puasa. Iya. Suruh semaya 5 waktu 17 rakaat sehari semalam, memang boleh semaya. Bahkan Tak semaya mati tu tak yang ni. tu. Tak mati. Hmm. Bahkan dekat nak mati lolo pun boleh semaya lagi. Iya, iya. Maknanya. Hmm, hmm, Dalam hmm, keadaan hmm, selagi akal masih ada, selagi tidak sakaratul maut, ya dah. hmm, hmm, Uh, hmm, Melainkan sahabat-sahabat kita masuk guru-guru kita yang pergi dalam kes COVID baru-baru ni tu, hamba pun hmm, sedih hmm. dengan Ya. pemergian dua orang guru dalam satu masa, guru kerohanian, spiritual leader Hmm, maknanya. hmm, hmm, hmm. Al-Fadil Ustaz Siddiq Fadil Ya. pada 31 Ogos baru ni, ada Hmm, hmm. juga apa ni, Cikgu Alim, orang panggil cikgu tapi sebenarnya dia ni ustaz juga sebenarnya. Ya, ya. Cuma oleh kerana dia ambil ekonomi peringkat degree dia, orang panggil dia cikgu. Sudah. Hmm, Kalau hmm, hadiah ni hmm, orang kolej Islam ke main lah. hmm, Jadi hmm. Cikgu Alim 6 hari sebelum pada Ustaz Siddiq Fadil. Jadi mereka ini ditidurkan dalam keadaan apa, di penghujung hayat mereka itu ditidurkan. Maka Hmm, tak hmm. ada lah taklif solat ke atas mereka itu.
Tapi Ya. kalau misal kata tidak ditidurkan, cuma sakit contohnya lah, apa fikiran masih ada, maka pada masa itu masih boleh solat, wajib solat. Tetapi Wajib lagi. solat wajib, tapi tidak dalam keadaan biasalah. Dalam keadaan yang sudah diberi kemudahan secara berbaring, secara netai contohnya dah. Ya. Jadi begitulah Allah Ta'ala perintahkan sesuatu ni tadi, memang sesuai dengan dia. Ya, sesuai dengan dia, sesuai dengan diri dia. Jauh daripada itu, lebih dalam daripada itu, ayat ni sesuai kita jadikan motivasi. Ramai jugalah. Ya, ramai ni maksudnya lebih daripada 3, jamak dalam bahasa Arab. Jamak sudah ramai ya, maknanya. Ramai juga yang berbagi nasihat dengan ayat ni bila mereka ada masalah, berjaya, pulih. Maknanya kita bagi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Tidak akan Allah Ta'ala berikan ujian melainkan kepada mereka yang mampu mengatasinya. Tapi ada juga hak tidak berjaya, hak tak dengar kata. Hak tak dengar kata. Kita royaklah gapo pun, dia tanya balik kita. Apa saya tidak orang lain? Aduh. Kalau aku ni Tuhan, aku boleh baca berita Tuhan. Bolehlah mu tanya lagu ni. Nanti kita tanya lagu tu kita. Tak boleh nak jawab. Jeng lah kita pun jadi jeng. Tapi ramai juga yang bila kita sebut ayat tu, dia pun tarik nafas. Balik. Allah dia kata. Alah kalau begitu gak tak apalah. Maknanya Allah nak uji dia lah ni. Memang Allah nak uji. Bukan tak uji pun. Memang uji sebenarnya. Jadi percayalah. Ayat ni memang satu motivasi yang cukup kuat untuk kita, sama ada kita dalam keadaan sengsara ataupun kesusahan ataupun dalam keadaan senang. Dalam keadaan senang, percayalah. Bila Allah suruh kita solat fardu 17 rakaat, kemudian solat nawafil lagi, ya. Maknanya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, daripada separuh malam itu bangkitlah untuk kamu bertahajud padanya, menjadi tambahan kepada kamu. Kita tambah, kita buat, kita tahu. Walaupun Allah Ta'ala di sini bukannya memerintahkan secara qat'i, secara wajib, tapi kita tahu ini kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Seperti contoh kita dengan ayah kita lah. Kita dengan ayah kita. Contohnya, ada benda ayah suruh. Ayah kata, gapo suruh contohnya. Mu dia kata duduk di sekian-sekian tempat tu, ada waris kita tadi tu kan. Ayah kita dia pun ingat sama benda tu, kita pergi tu capuk mana tak cari orang dah tak. Jadi gilah melawat dia tu, itu suruhan ya dah. Tapi kalau ada benda ayah tak royak secara gi melawat dia, tak gi, tapi dia royak tu secara hin-hin sikit, maknanya bagi bayangan. Ayah ada 2 pupu balik tu sebenarnya lama dah tak jumpa. Kalau kita ni faham, makna ayah suruh pergi melawat, suruh pergi carilah tu. Maknanya dah. Jadi kalau kita buat dek, ramai budak lah ni buat dek, tidak budak lah. Supaya kita ni Ustaz, ramai buat dek. Jadi sekarang ni sama. Dia panggil tidak madu mana kau waris tak madu kau waris gitu. Gitu nah. Mau pergi cari. Alhamdulillah bila ayah royak dia kata duk lalu kau alik tu dulu ada tu waris ayah tu, dia kata pupu-pupu lah, dia kata tak tahu apa pupu dah. Dia buat rumah alik tu lah dulu tu dia kata dia tak sebut acu pun, dia royak ayah ada dia kata deh. Kita pun kapur mana kapur kita boleh agak dah. Dia kata tahulah ada lagi dak kapur tu lah ni di Kuala Lumpur ni kan. Maknanya kapur setinggal lama. Pergi cari kita jumpa. Jumpa royak kaya. Kata ayah, jumpa dah dengan Poti Hamad tu, alik tu dia kisahlah kaya. Apa perasaan ayah kita pada masa tu? Perasaannya kat masya-Allah cukup bangga. Ya, tak sangka rupa-rupanya anak dia ni menyambung silaturahim yang terputus berapa lama. Jadi apa hamba bawa lagu tu sebab nak royaknya. Benda-benda hak sunat ni dia mari ikut Quran sikit, dia mari ikut hadis Nabi hak banyak. Contoh. Jadi apabila kita faham bahawa tuntutan ini sunat tapi sebenarnya adalah untuk memudahkan kita, maka dia sebenarnya adalah suatu kebaikan yang teramat banyak untuk kita lakukannya. Jadi contohnya dari ayat tadi lah,
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya dah? Daripada separuh malam itu bangkitlah kamu untuk untuk bertahajud, menjadi tambahan bagi kamu. Kita pun kena letak dalam diri kita. Tak boleh ni, aku nak bangun juga tahajud. Walaupun sebarang 2 rakaat sekadar setengah jam sebelum subuh. Tahajud juga. Contohnya ni. Jadi, begitu juga dalam satu hadis Nabi SAW. Inna dina yusrun wala yushadda dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in min ad-duljah ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya dah? Maknanya sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang itu yang mempersulitkan agama kecuali akan dikalahkan, yakni semakin berat dan semakin sulit. Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah kepada yang benar dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan al-ghadwah, yakni berangkat di awal pagi, ya, dan ar-ruhah, yakni berangkat setelah waktu zuhur, dan sesuatu daripada ad-duljah, yakni berangkat pada waktu malam. Maknanya kita ni Nabi sebut pagi ke, tengah hari ke, malam ke, ya dah? Semuanya itu hendaklah kita duduk pada jalan yang lurus seperti mana yang agama minta, agama perintah. Ada benda fardu, ada benda sunat. Ada dalam kalangan kita ni, masalahnya dia nak menyampaikan fardu tu pun dia sampai dalam keedah yang susah, yang payah, menyebabkan orang alergik dan juga lari. Apatah lagi nak menggalakkan yang sunat ini tidak di dalam bentuk al-raghbah, maknanya dalam kesukaan, dalam targhib, tapi diberi dalam bentuk yang susah. Contoh, ada satu TikTok oleh seorang ustaz. Dia duduk alik belakang tiang, dia jenguk alik tiang tu, dia kata, "Woi, sembahyang doa lagi." Dia kata, Amu tengok terkejut. Astaghfirullahalazim. Memanglah solat tu fardu kan? Ya. Tapi kalau semua ginilah, ustaz tegur sesama ustaz ni, maknanya kena pandailah benda ni sebagai suatu kasih sayang, ya dah? Bukan nak menjatuhkan, tidak. Tapi cara tu, adakah kita boleh menyebabkan orang jadi makin suka nak sembahyang? Jadi tak boleh. Ya, kok mana pun Allah Ta'ala beri dalam Quran ni tadi maqasid. Itu yang satu benda kita kena ingat, ya. Allah Ta'ala beri dalam Quran ini maqasid, tujuan-tujuan sesuatu perintah, sesuatu perintah, sesuatu arahan, ya, suatu hudud. Hudud tu apa? Hukum hakam yang telah muktamad. Semuanya itu ada maqasid. Jadi kenapa Allah Ta'ala perlu beri maqasid? Ya, seperti contohnya dalam hadis Nabi sendiri pun diberi maqasid dia. Ya tak? Seperti contohnya solat tu sebagai imaduddin. Jadi itu maqasid dia. Sampai dengan cara baiklah. Sebab orang tak cerita maqasid ini dengan cara kasar. Tak kena. Tak kena. Kan? Dan banyak sebenarnya kita ni salah interpretasi, Ustaz. Dalam kita membaca hadis-hadis, membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, banyak salah interpretasi. Contoh, bagi hadis Nabi SAW ketika dia berdepan dengan Abu Talib. Abu Talib sudah terimbau, terpesona dengan tawaran-tawaran dedok lah. Kalau ni kat istilah tawaran tu dedok lah sebenarnya. Dedok yang di-offer oleh musyrikin tu, Abu Talib sudah terimbau. Dia lah ni Ustaz, dia tak panggil dedok dah Ustaz. Dia panggil apa? Dia panggil pengak. Pengak. Dia panggil pengak pula dia. Allah. Pengak. Pengak. Dia sebut pengak ni teringat kau orang main teri, orang main bageh, mana ada. Pengerah. Lebih kurang belakang tu, kan? Jadi apabila pengak kau, pengerah kau dedok gapo ni, Abu Talib dah terpesona. Mak dia kata, kalau kita kecek Melayu dah kan, mak molek juga mu slow sikit lah dakwah ni mak. Pasalnya demo offer tu comel juga. Nabi jawab ke apa? Nabi jawab,
sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, nescaya tidak akan kuhentikan dakwah ini. Cuba perhati. Ya. Kebanyakan penceramah ke ustaz ke tok guru ke, dia sebut hadis tu dengan nada macam mana? Kerah itu. Kebanyakannya kerah. Kebanyakannya pada masa itulah ditekan Gia Limo dengan dengan Ya. semangatnya. Pecah Sekiranya copong. matahari pecah mic. Sekiranya matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku. Cuba tengok balik. Sirah, Ya. cuba tengok balik pada sirah. Nabi lafazkan kata-kata itu dengan tangisan. Ya. Dengan tangisan, makna dengan suara perlahan yang sebab keluar dari dadanya, dari kerongkongnya, yang tidak tahan melihat Abu Talib buat kesekian kalinya masih lagi terimbau dengan harta benda dan ingin dia menukar dakwah dengan harta benda itu tadi. Sehingga kan Abu Talib bila tengok anak saudara dia ni tadi menangis, ya tak? Baik, wahai bapa saudaraku, andainya mereka letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku pun, aku tak akan tukar dakwah. Makna gitu. Ya. Abu Talib jadi, ya Allah, apa yang aku dah buat ini? Ayat drama ya tak? Ya. Maka kata Abu Talib, Biasalah bersalah. berasa bersalah. Cuba kalulah Nabi Muhammad sebut betul seperti mana hak Damon ni sebut dalam ceramah tu. Andainya tangan kananku, matahari tangan kananku, bulan tangan kiri. Abu Talib katakan, nelai Logi bunyi lah. weh. Bunyi Dah, logi lah. Logi Awet ikut lah. mu ikut mu Mu. kata. Tiba-tiba Abu Talib isytihar apa dia? Bermula hari ini, pergilah ke mana-mana pun. Aku akan backup kamu. Aku akan mempertahankan kamu. Lagu tu pula. Serta-merta bertukar. Jadi nak royaknya sini, nada, intonasi dalam penyampaian dakwah, dalam penyampaian hukum hakam Allah, hatta yang bersifat hudud sekalipun, mestilah dengan nada yang sesuai dengan dengan akal manusia itu tadi. Ya. Dengan Dan makosid nak disampaikan. Ada disampaikan tu. Jadi makosid ni nak kena bawa masyarakat ni berfikir. Bukan masyarakat ni ngangur je. Ya tak? Jadi itu ya. Sebab tu dulu bukan main lagi duk kata. Wajib segera RUU 355 ni, Ustaz minta maaf kena sebut. Contoh ni, wajib segera. Lo ni buat apa ya tiba-tiba? Tak lari gunung dikejar, hilang kabus nampaklah ia. Guano pula lagu tu. Kita kena bawa mikir molek benda ni sebenarnya. Sebab itulah dalam hal aturan hukum hakam Allah ni, siapa kata hudud ni tak wajib? Memang wajib. Tak pernah ambo bekerja di IKIM dulu. Ya tak? IKIM dulu tu di Jabatan Perdana Menteri. Yang mana pada masa itu IKIM direct di bawah pentadbiran PM Tun Dr. Mahathir masa tu. Dan Dr. Mahathir memang pada masa itu kita tahulah makna sikap dia terhadap hudud itu memang seperti mana yang kita tahulah kan. Jadi pada masa itu. Tapi yang kata dah hudud wajib. Tapi nak melaksanakan itu mesti dengan penuh kebijaksanaan dan hikmah. Hukum hakam Allah dilaksanakan dengan tidak hikmah, akhirnya jadi seperti Taliban peringkat pertama dulu dan sebagainya, peringkat kedua ni wallahualam lah ya dah. Maknanya mereka menemui kebencian masyarakat kerana mereka tidak pandai membawa hukum hakam Allah tadi. Begitu. Sepanjang duduk di IKIM dan sepanjang masa itulah Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Amat tak kenal benda konsep pun. Sebenarnya. Sebab kita menyampaikan dengan hikmah. Itu. Ini tak. Tiba-tiba masa nak pindah RUU 355 tu ataupun apa nama dia panggil rang undang-undang jenayah syariah tu tadi. Jenayah syariah tu nak ditambah lagi dan sebagainya. Bukan main lagi era 2015, 2017 dulu. Wajib segera. Wajib segera. Tiba-tiba sekarang ni apa nak segera? Habis orang pakai jerat sini. Sikit orang bahas, sikit pun kejerat dah juga sebenarnya. Ambo sendiri pun pernah di direct WhatsApp oleh hamba Allah. Dia kata ustaz ni berada di dia kata Ambo sipel lagi mesej tu. Mesej tu Ambo sipel lagi. Dia kata ustaz ni berada di sempadan kata dia. Maknanya sikit lagi ustaz berani kecek, dia kata gelecah dia kata. Amboi masya-Allah.
Glitcher dah dia kata. Hmm. Jadi Hmm. sekarang ni lagu mana? Lagu mana? Hmm. Dengan kata tak lari guna dia kejar pula dan sebagainya. Patutnya orang ni orang naik Hmm. dulunya. Dah. Ya, Jadi ya. itulah sebenarnya kita kena faham bahawa ya Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana dalam hadis yang Nabi sebut tadi itu, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah sesuatu itu mempersulit agama ini kecuali dia akan dikalahkan. Dia akan tewas dengan pemikirannya sendiri, dengan tindak tanduknya sendiri. Dia akan tewas. Ya. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersiapkan dah ya apa ni berkenaan dengan dalam surah Quraisy itu tadi, tuntutan yang utama yang kita kena sampai ke dalam masyarakat ini ya sebenarnya apa dia? Iaitu falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf ya. Iaitu Allah Taala suruh perintah sebenarnya kita kena faham daripada ayat itu bahawa masyarakat ini hendaklah disempurnakan keperluan asas hidup dia. At'amahum min ju' tu tadi tu. Mesti tak sebutlah istilah butter and bread lah apa tu malah sebutlah tu. Ya Quran ada sebut al-ju'. Al-ju' tu bermakna fizikalnya, al-ju' spiritualnya. Ya dah. Makna lapar tadi tu. Lapar apa dia? Lapar tu bermakna keperluan. Dan keperluan dia pada masa itu juga adalah berbentuk aman daripada ketakutan. Apabila takut, macam orang takut ke hatu. Hatu tak duduk mana. Tapi takutnya tadi itu menyebabkan dia tak boleh nak buat gambar satu dah. Gitu. Macam doktor juga dah. Doktor kan, kita masuk tu, adalah juga macam ni doktor. Hak tak senyum tak ada, tapi kebanyakan doktornya masuk tu senyum dah. Ada masalah apa tu? Dia tak tanya. Sakit ke apa Dia tak tanya. Ada masalah apa tu? Senyum dia. Kawan ni menderita berbulan-bulan dah contohnya. Dia kata tak ada apa ni. Dia kata tak ada apa ni. Tak ada apa tapi ubat segenggarnya bui. Tak ada apa guna dah. Nak banyaknya doktor ni dia dah merawat dari situ dengan psikologi. Bahawa insya-Allah ya tidak akan sulit benda ni. Dengan mudahnya. Kaedah nak sampaikan tadi tu. Jadi inilah adalah hal ni lah Ustaz. Amun nampak sangat bahawa kita ni Islam tu sudah mudah, tapi ada pihak yang mengambil kesempatan mempermudah-mudahkan pula, itu satu pihak. Ya, satu pihak lagi menakut-nakutkan pula. Itu satu pihak. Jadi ada tiga. Jadi kalau kita ingat Imam Al-Ghazali pernah sebut al-ifrat wa tafrit. Ya, al-ifrat maknanya memudah-mudahlah. Maknanya dia meremeh-remehkan. Tafrid memberat-beratkan. Kedua-duanya adalah memberatkan. Jadi kedua-duanya adalah pelampau. Sebenarnya. Ekstrim. Jadi siapa yang tidak pelampau itu ialah mereka yang mutawassit, yang benar-benar berada. Kalau Tuhan perintah ini, maka ini yang dilaksanakan. Jika Tuhan perintahkan begini dengan maqasidnya, maka maqasid itu yang dia akan lestarikan ataupun sampaikan tadi. Wallahu a'lam. Ya, comel. Terima kasih Ustaz. Kita duk buat-buat gini pun dah lebih 40 minit dah Ustaz kita. Dan kita nak terima kasih sangat-sangat kepada sahabat saya ni, Muhammad Rafani Sulung. Ustaz Dr. pun kenal Rafani dia tu. ni. Dr. Rafani. Dia ada bersama dengan kita ni. Lama saya jumpa dengan dia berkali 20-30 tahun dah. Rasa kami budak-budak dulu, kami bila ni tidak budak dah dengan Ustaz Rafani ni. Lama nah saya tak jumpa dengan dia ni. Jangan dia orang hebat ni. Naik dia duduk KL, kita duduk Kelantan, jadi tak belaga sama. Dia balik pun lorak mungkin. Tapi nak jumpa Ustaz Rafani kalau boleh balik Kelantan tu hello lah. Kita kena ajak wakaf ilmi ni sekali. Kita nak ajak wakaf ilmi ni sekali. Ya. Ustaz Rafani orang bisa ni. Dia ada bersama dengan kita, dia ada cerita juga mengenai dengan apa ni, Islam muda, SOP-nya ke apa semua ada kata. Sama-sama kita pun dah baca tu pandangan dia sangat comel. Dan kita juga ada sahabat-sahabat daripada Kelantan, Ustaz Amir, Ismail, Ibnu Najah. Dia ada beberapa orang lagi. Alhamdulillah, terima kasih kerana setia bersama dengan wakaf ilmi ni. Dan minta tolong pakat share ke wall masing-masing dalam Facebook ni. Kalau nak suruh dia tersebar ni, kita kena share tekan share tu kan. Pergi ke wall kita ataupun share ke sayang-sayang kita. InsyaAllah mereka esok lusa mereka akan boleh tengok. Jadi jariah, cara mudah lah ni dah. Cara kita nak jariahkan apa nama
Ah, pahala ni mudah sangat dengan hanya mudah share. sangat. Nak buat dosa pun mudah juga, tekan share kan, dosa juga tu. Ha, Hok ha, tu ha. tekan dulu, hok tu mari tak tekan Ya, tu ya, ya. tekan share kan, paling mudah lah kalau ni. Banyak Mhm. kemudahan yang kita ambil tapi semua tadi lah seperti ustaz kata, benda yang Ah, mudah tapi bila kita sampaikan dengan payah, menakutkan, jadi orang takut. Semaya hmm, pun jadi takut. Anak-anak kita tidak jauh pergi dengan anak-anak ya, kita. Tak, kalau kita betul. terus bagi dia apa dia panggil, bukan bagi targhib tapi kita bagi, targhib dengan apa dia panggil satu lagi tu? Tahzib Terhib, ke? terhib. Tarhib, tarhib Ah, tak. Kalau kita kita ah, kita suruh dia semaya dengan tarhib, tarhib hmm, budak jadi takut tu dah. Royak neraka betul. lalu. Untuk sembahyang Ah, masuk untuk sembahyang masuk neraka. Jadi ah, jadi takutlah dia. Allah, dia kata dengan sembahyang ni Joko. Jadi dia akan menimbulkan persepsi yang kita kata, oh dengan sembahyang ni kan neraka takut pas sembahyang. Sembahyang tak masuk neraka. hmm, Jadi persepsi dia jadi ya, silap lalu. Jadi maqasid yang kita nak sampaikan, apa maqasid tujuan Allah suruh kita sembahyang tu tak ada. Dia nampak neraka. hmm, Kalau mak kena syurga, mak kena neraka. Betul lah. ya, ya, Dah, betul. betul dah. Tapi cara kita menyampaikan itu tidak pergi kepada maqasid. Mungkin sebab itulah kita-kita dulu pun dididik tidak dengan maqasid. Kita Betul, dididik dulu Ustaz. dengan tarhib wa targhib. Targhib dan tarhib tu. Jadi Ya, ustaz-ustaz kita learning pun masih guna pendekatan targhib wa tarhib tu. hmm, Tarhib tu hmm, tak apalah. ya, Menggalakkan. Tu okey lah. Tapi tarhib tu hmm, letak depan menyebabkan, oh, ustaz kata tadilah ada sahabat kita TikTok tu loh. hmm, Hui, hmm. semayang kau. Satu yang sangat benda comel Ah, tapi cara tu menakutkan dan orang akan lari daripada kita. Sebab benda betul. kita nak cerita benda molek tapi penyampaian kita, cara kita menyampaikan Hmm, menyebabkan orang tidak tu. Kita walaupun kita rasa oh ni memayahkan, barang mudah kita ah, memayahkan. Jadi ustaz kita nak pergi hok ngelah ni, barang hmm, mudah hmm, tapi dia mempermudah-mudahkan. Mudah sangat. hmm, Terlalu mudah Islam ni boleh ikut suka kita je. Kita berasa nak kita ambil, kita rasa tak sih kita tahu. Kita rasa nak hmm, kita dah ada ya, di ya, kalangan orang-orang kita juga, orang-orang yang faham agama juga. Dia berasa nak, hmm, oh dia polik hari-hari dia duk sebut sebab dia nak. Bila dia tak ya, sih, dia buat gitu dia tak cara dia senyap. Mari dah gapo pun, dia boleh dah gapo dia nak, maka hmm, hak mudah tadi dipermudah-mudahkan buat cara mara. Yang sebelum ni dia ya. rasa, oh inilah nyawa kita, inilah nyawa tapi bila lepas ni tak ada dah ada nyawa, tahu dah oksigen. Betul. Dah gitu dah. Tai lelah tu kan ambil oksigen kata doktor Ya, gitu. ya, Bos gas sikit lepas oksigen. Dah gitu ya. ke. Maknanya Ah, itu mungkin itulah mungkin ustaz boleh ulas sikit. Hak mudah hmm, tapi permudah-mudahkan. Kalau tadi kita cerita hak mudah tapi memperpayahkan. Tak, hmm, supaya nak ya, ya. nikah. Nikah, berkahwin ni mudah je. Ada 5 Hmm, syarat, cukup 5 syarat tapi payah disebabkan cik kita yang memperpayahkan dengan adatnya, kena ikut adat, apa nama, biar hilang hmm. adat jangan hilang anak. Tu kita Ah, memperpayahkan hukum hakam. Tu betul. kita itulah. Tak. Jadi Hmm, untuk ya, masa yang dalam 10 minit ni, ustaz kalau kita boleh bincang sikit, lagu mana pula perangai orang yang mudah tapi mempermudah-mudahkan. ya, Silakan betul. ustaz. Baik. Sebenarnya, apakah unsur sepunya kita? Ya. Ataupun kita kata sepunya ni maknanya keperluan bersama kita. Semua orang. Mm. Tak kira Hmm. parti, tak kira bangsa, tak kira negara, mereka mahukan keadilan sejagat. Ya, Ya. pada peringkat mereka kuat, mereka anggap keadilan itu adalah milik mereka, asalkan kemenangan untuk mereka, maka itulah Ya. keadilan. Bagi orang yang mustadafin, apa Hmm. keadilan bagi mereka? Keadilan bagi mereka ialah apabila mereka dapat hilang tekanan ataupun penyeksaan ataupun penindasan yang mereka hadapi itu. Cuba Ya. semua pihak, semua manusia berada pada Ya. landas al-ihsan, al-adlu wal-ihsan yang sebenarnya yang digariskan Hmm. oleh Islam itu, maka tak kira dalam keadaan apa ni, dalam keadaan ar-raha, dalam keadaan yang senang ataupun keadaan Senang. yang syiddah, ya dah, keadaan yang susah, maka dasar kita sama, iaitu kita Ya. mahukan keadilan sejagat. Maka Ya. keadilan sejagat itulah yang kita duk bincang pada malam ini, suatu yang telah Ya. mudah melalui melalui hukum hakam yang telah Allah Taala sampaikan itu,
dan hambatan-hambatan, keperluan-keperluan yang telah Allah Ta'ala gariskan itu melalui ayat-ayat Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Sallallahu alaihi sebenarnya wasallam. keperluan yang kita perlu laksanakan tadi. Ya, Namun ia menjadi sukar apabila ada pihak yang mempergunakan sesuatu ya untuk keperluan semasa mereka. Sedangkan kalau kita lihat contohnya apabila kita sebut pasal masalah RUU 355 tadi itulah kan tak? Pada suatu ketika ya, wajib buat segera. Tiba-tiba pop mereka pegang kuasa. Ada pula ya. aturan nak buat hak ni dan sebagainya. Ambo sebenarnya dengan Hmm, Menteri Agama yang dulu, Dr. Mujahid dulu tu sebenarnya brainstorming semua dengan dia. Ya dah. hmm, Dari pejabat masa tu, Ambo duduk pejabat TPM, dia Menteri Agama masa tu brainstorming semua. Masa hmm, mula-mula lagi Ambo kecek dengan dia tu, Ambo sudah suarakan bahawa kita ni kena ada satu roadmap yang betul. Ya dah. Kita nak hmm, buat, nak memertabatkan mahkamah syariah contohnya. Ya, Ambo ni ya, tidak orang mahkamah syariah, tidak juga hmm, orang syariah secara pure. Ya dah. Maknanya nak hmm. kecek, maksud pure di situ ialah inilah pelaksanaan syariah di Malaysia Bidang. ni. Ya. Hmm, Bidang hmm, masing-masing lah. Ambo ni sebenarnya ya, bidang administration sebenarnya hmm, sekarang ni. hmm, Jadi Ambo sebut sikit je lah pada benda sekadar kita tahu. Kita nak laksanakan hukum hudud di Malaysia ke contohnya, ataupun kita nak meningkatkan uh, hukuman-hukuman dan sebagainya, tapi kita kena tengok mekanisme dia apa. Mekanisme dia ialah mahkamah syariah, penguatkuasaan syariah contohnya. ya, Jadi ia bukan soal memantapkan hukum saja ataupun taknin pengkanunan sahaja, tapi kita kena mantapkan juga penggerak-penggerak ke arah itu. Lawyernya, ya, pegawai syariahnya, hakim syariahnya dan sebagainya mesti dimantapkan. Maka sebab itulah hmm, ketika ditanya di parlimen suatu ketika yang mana pada masa itu Ambo kebetulannya ada di parlimen pada masa itu, bertugas di parlimen, ditanya dengan hmm, direct ya, bila nak buat pindaan RUU 355 contoh. Ya dah. Dr. Mujahid jawab dengan tenang, dengan firmnya bahawa ini roadmap kita dan kemuncak inilah kita akan laksanakan pindaan RUU 355. Ya dah. Jadi ya, bagi setengah pihak, tangguh dah tu, tak boleh dah tu, salah dah tu. Kena buat segera, kena buat hmm, segera. hmm, Ya dah. hmm, Jadi hmm, sebenarnya kalau Ambo fikir secara baik, secara akal yang murni sebenarnya, apa yang disuarakan oleh kepimpinan sekarang ini pun sama dah dengan Hak Mujahid kata dulu tu. Ya dah. iya, Sama dah. Bermakna kita ini fikirannya sama. Sama hmm, fikiran kita sebenarnya. Ya dah. Nak hmm, hmm, melaksanakan pindaan RUU 355, mesti kita kena perkemaskan segala-gala mekanisme yang ada di dalam ataupun di sebalik RUU 355 itu. Sebenarnya dah. iya, iya, Kenapa dalam keadaan kebersamaan ini kita tak boleh menggunakan akal sihat dan murni ini untuk bekerjasama? Kan? iya, Sama ada dulu ataupun sekarang. Tak apalah, dulu hmm, kisah lama. Ya sekarang macam mana? Fikiran hmm, kita sama. Tapi biasalah hadap politik ni, kata mengata bom dengan bom ni memang biasa dah. Tapi biarlah kita ni kata mengata bom dengan bom pun sekadar gurauan adik-beradik sebenarnya dah. ya. Sedang Jangan melibatkan agama. Kan? jangan. Kalau balah dalam bab politik saja tak ada masalah Tak rasanya. ada masalah. Ya, tak ada masalah. Orang apa ni? Ah, Macam ulama-ulama dulu mereka berselisih dalam hmm, bab kata fiqh. Tak fiqh ya. je lah. Dia tidak Hmm, hmm, dia hmm. tak pergi ke akidah dia, pergi ke gapo dia tak pergi dah. Dia pergi Ya, selisih ya. bab fiqh lah. Tak Ya. apa-apa nak Ah, pergi pakar akidah, pergi pakar gaponya. Jadi ah, rasanya boleh berselisih dalam bab politik lah. betul. Hmm. Sebab politik lah. Ni, Ya, kalau kita ambil ya, satu contoh lah, Imam Ibn Hazmi. Ya, dah. Imam Ibn Hazmi yang kita ya. terkenal sebagai kaum Zohir. Ya, dah. Imam Ibn Hazmi ni, Hmm, hmm, pemerintah Andalusia pada masa itu memerintahkan semua kitab hmm. dia dibakar. Kan? Semua kitab dia dibakar. Ya, ya. Sehingga kata tak ada satu pun kitab dia. Dan dia pun tekanan psikologi kepada dia pun jatuh sakit lah. Semasa dia jatuh sakit, Hmm, mari Tok Beser hmm. dia. Tok Beser dia ni, tak Ya, silap ambonya, tak ingat dah nama, lama dah kisah ni. Dia ni ulama besar mazhab Hanafi, tak silap gitu. hmm, Beser dia sendiri. Dah. Sampai ke tahap berbahasnya pasal hukum Ibnu Hazmi dengan Beser dia ni.
Sehingganya Hmm. anak-anak menantu dia ni jadi pening. Alik ni ayah aku, alik Hmm. ni tok tua aku, alik ni tok tuamu, alik ayah aku. Dah contohnya. Hmm. Tapi apabila Hmm. kitab Ibnu Hazmi dibakar, maka besan dia ni tadi dengan penuh penghormatan mari dia kata tak kamu tak ingat dia kata salah satu kitabmu dia kata hak utama. Mu sebutlah mari kita pakat tulis dan kita sebarkan. Dan itulah Al-Muhalla yang satu-satunya Ya. yang masih kekal sampai sekarang. Ya dah? Ditulis oleh salah Hmm. seorang ulama besar mazhab Hanafi yang merupakan besan dia sendiri. Indahnya pada masa itu. Hmm. Al-khilaf bukan Ya. bermaksud suatu perperangan. Al-khilaf apa ni tidak Ya. bermaksud ghazwah sebenarnya. Kita pada hari ini Ya. khilaf dari sudut siyasah fakat. Ya dah? Khilaf dari sudut Ya. politik. Politik itu bermaksud pentadbiran Hmm. sebenarnya. Jadi Ya. janganlah sampai ke tahap khilaf itu membawa sampai nak sebut tanah jerak, tanah apa tu. Itu bermakna kita sudah keliru dalam bab hukum hakam agama yang Ya. dipermainkan kat situ. Dah. Jadi Hmm. Hmm. biar ada batasnya di situ. Mana yang kalau betul lah dia kata, ah hukum dalam Quran tu tak boleh pakar dah lah ni. Memang kita kena buat hukum baru, tak sesuai Hmm. dah. Ini 1400 tahun dulu. Sah orang tu jatuh kufur. Memang sah. Tapi Ya. adakah sampai tahap tu dia Ya. sebut? Tak? Dia tak sebut sampai Hmm. tahap tu. Dia hanya mempersoalkan ataupun membincangkan. Bukan mempersoal pun. Dia membincang. Hmm. Kadang-kadang tu orang tanya kita Ya. tu kita nak marah dah. Benda kau ni tak boleh tanya-tanya ni. Tak boleh nak kalu-kalu. Jatuh kapih lalu. Ya. Amboi. Bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Tak boleh. Masyarakat kita Ya. ni, ya. Ambo duduk alik ni, ambo Hmm. duduk alik Lembah Kelang ni. Hmm. Non-Muslim bertanya macam-macam, bertalu-talu. Jadi kalau kita meleting pada masa Ya. tu, ya dah? Kalau kita meleting Hmm. pada masa tu, apa ni, jauh lah dia tak mari dah ke Islamnya. Okey, yang Ya. non-Muslim lah. Yang Muslim tu sendiri yang bertanya Hmm. sebenarnya, yang tak, yang memang kita kata Muslim pada nama saja. Oh banyak ambo Hmm. hadapi sebenarnya. Ya dah, tapi dah keadaan Ya. gini kita tak boleh nak kata, mu ni mu tanya lagu ni jatuh kafir ni. Kata Ah. lagu tu dia bukan pakai masalah mahkamah. Biar. Minta maaf. Tak Biar. apalah. Hmm. Jadi kita sekarang ni kena letak jiwa kita jiwa dai. Hak mana mari Ya. depan mata kita, depan muka kita, nak tarik sedaya-daya upah. Non-Muslim kah, Muslim kah nak tarik dia mari rapat. Jadi kalau dia tanya soalan pelik-pelik pun. Ya. Ya tak? Jadi Hmm. contoh. Ada seorang non-Muslim. Dia kata, tak pernah lagi dia kata, saya dengar dia kata, inilah saya dapati satu agama yang menjadikan zina itu sebagai rasmi. Dia kata. Sebab apa tu? Hmm. Sebab boleh nikah sampai Hmm. pak. Dia kata. Jadi, Oh. saya kata, baik. Kata sabar. Boleh dapatkan sumber yang awak dengar tu. Kan? Hmm. Sumber awak dengar tu ambil daripada mana? Kalau adakah versus mana, ayat mana, perkataan Hmm. mana, Hmm. hatta artikel pun tak apa. Mari saya nak tengok artikel tu. Dia sampai hari ni dia tak bagi. Hmm. Kata saya tidak mengutuk amalan orang lain. Dia kata, saya kata, sebab saya tak tahu amalan dia macam mana. Jadi saya hanya Ya. bertanya kepada saya. Tapi kalau saudara sudah mula mengutuk agama saya, ajaran pada kitab saya, sedangkan saudara tak dapat pun bagi tahu di mana itu, saya rasa itu not fair lah kan. Dia Hmm. punya setakat ni alhamdulillah tak ada lah dia dah ulang balik dah perkataan itu. Jadi Hmm. kata bagi kami berkahwin 4 itu adalah dalam kebenaran dan bukan senang nak berkahwin 4, nak berpoligami itu sebenarnya. Ada syarat-syaratnya Hmm. yang panjang untuk membolehkan seorang lelaki itu berpoligami. Walaupun syarat ini Ya. dilanggar, ya dah. Hmm. Tapi dan perkahwinan mereka itu sah, itu adalah tanggungjawab si lelaki itu sebenarnya yang melanggar. Bukan soal agama. Ya. Agama dah lengkap. Kita cerita molek. Hmm. Hadap dengan maru. Hmm. Akhirnya, Hmm. dia lah ni, setiap kali kita duk menulis ke, duk berdebat dalam Facebook baik, dalam apa baik, dia like. Dia tidak buat. Lah ni bagusnya dalam Facebook tu, dia ada buat ikon. Like ke, apa Ya. ni, love ke, ataupun marah ke, Ya. angry ke dah. Hmm. 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 Lah ni tak ada. Duk perhati nama ni. Jadi sekarang. Itulah ada dakwahnya. Ya. Mungkin dia tidak masuk Ya. Islam. Dia tidak menerima Islam di tangan kita. Tak apa, tapi sekarang kita dah bagi saham untuk dia memahami itu. Ya. Samalah Ya. juga apa ni, ada seorang hamba Allah ni.
ni kes ringan lah. Kes ringan je. Hmm. Kes kita duk bantu Palestin, orang Palestin dan sebagainya. Dia kata, apa kat duk cara ke Palestin tu? Dia kata, dia ni orang sembahyang tak tinggal ni. Orang Jumaat di masjid tak tinggal. Itu dia balas adik-beradik dia. Serabut ikut gila dia. Palestin tu tinggal-tinggal lah. Apa ni, Ya. Palestin tu tinggal-tinggal lah. Rakyat Palestin tu kata. Ambil tempat lain. Apa ni, Abdullah wasi'ah. Dia kata. Adakah orang lagu ni kita nak kata mu kecek lagu tu mu Yahudi lah sebenarnya walaupun ni Melayu. Tak ada Nak ikhwah. wiwah tu. Yahudi dah mula. Nak wiwah tu ke? Dia sembahyang Jumaat tak tinggal ni. Di masjid ni. Orang kecek ni. Cuma dia tak faham sikit. Jadi sebab itulah apa-apa pun kita jangan dahulukan marah. Kita dahulukan jangan terus kasih sayang. Jangan terus nak label orang tau. Jangan label orang. Gitu. Jadi apa ni, kalau nak jenis mudah buh label ni, botol budu boleh lah buh label. Sebab nak tahu siapa dia buat budu ni nak takut tokar kan. Tapi kita ni ada sama je, tak payah ada label. Kita ni Muslim, mukmin. Jadi sebab itu berhati-hatilah dalam menyampai dan lihatlah kepada unsur sepunya yang kita ada, keperluan yang kita mahu daripada sesiapa sahaja di dunia ini, maka itu yang kita perjuangkan bersama. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih banyak. Sejarah kita. Sejarah Ustaz ni. Alhamdulillah. Itu jelek-jelek sejarah. Saya teringat bila sebut sepunya ni sebenarnya Ustaz, sepunya ni ayat yang Ustaz baca apa nama ihsan, al-adl wal ihsan tu setiap minggu tu email duk baca. Hari Jumaat lah ni lah mungkin lah ni kita tak dengar khutbah lah. Tapi tiap-tiap minggu bila akhir tu dah, walaupun katanya dia bukan sunnah, bukan gapo pun, tapi ayat Quran tu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Tatakun kau tadhakkarun, tak ingat lama dah Ustaz. Bukan. La'allakum tadhakkarun. Ya. Boleh lupa lah ni. Jadi ayatnya 3 perkara tu email tu ayat sama dah. Sama ada dia tak email tu faham ke, tak email tak faham ke, makmum faham tak faham ke, tapi sebut sama ni. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba. 3 perkara. 3 perkara ni merupakan sepunya Ustaz. Ustaz kata tadi. Sepunya mana semua orang miskin, orang kaya, orang agama gapo saja tak ada agama sekalipun dia nak kepada keadilan. Dia tak ada agama tapi dia nak kepada keadilan. Dia nak kepada ihsan. Kebaikan ke ihsan bukan setakat baik tapi ihsan. Kena buat tajuk lain lah cerita ihsan ni. Betul. Walek Ustaz. Wa ita'izil qurba. Dan maksudnya macam kita kata silaturahim lah, hubungan sama manusia, memberi keperluan orang yang perlu ke apa semua tu. 3 perkara ni memang disebut setiap minggu. Apa inilah kata mungkin inilah kita mungkin benda ni mudah tapi kita permudah-mudahkan. Asas sebut lah. Tak ada gapo. Ataupun kita sebut dengan semangatnya kita boleh. Jadi hak mudah tu jadi tidak mudah, hak mudah tu jadi mudah-mudah. Jadi tidak betul-betul Islam ni dinul yusr sebagaimana hadis Nabi kata tu dah. Din yusrun ke mana? Ada sahabat ada tulis tadi. Ad-din wala yusrun. syaddad ad-din ya. Ada sahabat kita pun ada tulis tadi dia kata mana tu? Inna ad-dina yusrun wala syaddad ad-dina ahadun illa ghalabah. Jadi maknanya kita kena inilah maknanya pada malam ni kita nak benda bicara benda mudah sangat ya. Bendanya mudah, benda simple. Mana mudah ataupun dalam bahasa Elon ni kata bukan mudah tapi dia kata simple. Tidak pelik, tidak gapo. Bagi simple. Bagi dah gitu jadi. Jadi tapi kita tak bolehlah mempermudah-mudahkan. Hanya kita meremeh-remeh dah mudah kak. Remeh-remeh. Ataupun kita mengambil yang mudah ini kita memperpayahkan, kita menakutkan, kita gapo kan. Akhirnya tidak tercapailah apa yang kita duk sebut-sebut sebagai maqasid syariah, maqasid ad-din, apa semua tu tidak tercapai. Sedangkan agama yang Allah mari buat turun kita ni untuk mencapai maqasid ad-din. Tapi oleh kerana kita mari agama tu, mari nabi apa semua tu untuk maqasid ni lah, untuk sempurnakan maqasid ni. Tapi oleh kerana kita memperpayahkan,
ataupun kita terlalu mempermudah-mudahkan. Mempermudah ni ialah kita ikut kita, tidak ikut apa yang Allah kita rasa okey, kita kata okey. Kalau kita rasa tak okey, kita kata tak okey. Maka rosaklah, dan bukan setakat rosak, maka tak apa kata, tidak tercapailah maqasid yang Allah tentukan, yang sebenarnya memberi kebaikan kepada kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih Ustaz yang sudi bersama dengan kita hari ini. Kena panggil pula Ustaz ni. InsyaAllah. Banyak benda yang kita kena bincang. Kita nak bincang ihsan, kita nak bincang al-adli tadi tu. Yang tu email duk sebut-sebut tu, mungkin kita suruh tu email dengar lah betul dia royak tu. Biarnya sebut dengan nada yang benar, nada yang betul. Sebagaimana Nabi tadi kata, sebut bulan bintang apa ni, kalau bab matahari duduk di pohonku, di apa? Di atas ribaku. Dia sebut dengan nada yang benar. Biar siapa? Yang benar. Gapo? Biar siapa? Gapo? Bukanlah dengan egonya. Beraninya Nabi pasal tu. Letak lah. Jadi tidak kena dah. Walaupun ayat yang sama mungkin tak kena dengan nadanya, menyebabkan maknanya yang sangat lain. Dan Nabi nampak macam sombong kedai bem. Nah, Nabi ni seperti ni. Masa tu dia ada pengikut berapa orang je lah baru masa tu. Jadi itulah, oleh kerana kita tidak mempermudah-mudahkan lah benda, kita berasa remeh-temeh gitu je. Ikut start kita, kita berasa lagu ni lah kita nak royak. Jadi menyebabkan rosak. Jadi itulah saya rasa setakat ni lah kita berhenti Ustaz dulu. Kalau duduk dekat-dekat kita boleh singgah kedai minum air dulu. Allah itulah Allah. Ada. Kita buka dah ni dah. Ada kedai yang dah buka dah. Tapi payah juga Ustaz. Nak masuk tu dia tanya, vaksin cukup 2 ke? Oh penat. Kalau tidak beli waktu ya. Nak tunjuk My Sejahtera dulu ni. My Sejahtera dulu. Allah. Payah norma baru kata. Norma baru kita. Tak apalah, kita terpaksa hadapilah. Jadi terima kasih Ustaz, dan insya-Allah kita jumpa pula pada lain-lain masa. Dan sahabat-sahabat kita, terima kasih juga kerana bersama-sama dengan kita pada malam ni. Dan insya-Allah kita jumpa lagi pada program yang akan datang pada malam Ahad, malam Isnin nanti. Dan insya-Allah pakai war-warkanlah program yang saya rasa sangat bermanfaat, tidak kepada orang lain pun, kepada saya sendirilah. Saya ikuti tiap-tiap siri Ustaz, 23 siri dah. Malam ni 23 siri dah. Saya tak miss setiap siri lagi. Allah. Istiqamah. Kalau berasa apa ni tak ada masa, saya tengok sekerap pula. Jadi sebab apa Ustaz, benda-benda macam gini, benda free gini kan. Kalau kita tak tengok kat rugilah. Kita betul. Pun kata banyak tokoh-tokoh apa ni, sahabat-sahabat kita ni, kadang-kadang dia duduk makan minum sekali dengan kita tak tahu fikrah dia nak royak kau, kita bui mic copong gini ke dia, sedap Ustaz. Benda dia tulis royak, kita dia royak Ustaz. Sungguh. Jadi satu yang baru kita dapat daripada tu. Jadi janganlah jangan kita rasa loleh kata peh Ustaz santai. Lebih nice sekali. Aduh, saya royak awak tak biasa dengar. Jadi okey, aku panjang pula ni, nak tutup dah ni. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana inna na'udzu bika min hadzal waba' wa min kulli maradin wa suqmin wa bala'. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير.